Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan bagi memastikan pematuhan SOP PKPP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Semalam PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,796 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 10,391 anggota. Task Force ini telah membuat 41,459 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 2,796 pasaraya, 3,521 restoran, 1,451 penjaja dan 1,652 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 2,440 tempat ibadah serta 951 tempat riadah. Semalam, PDRM telah menahan 663 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 617 individu telah dikompaun dan seramai 44 individu pula direman dan 2 dijamin. Peningkatan tahanan terhadap individu yang engkar, begitu juga dengan peningkatan jumlah individu yang dikompaun, jelas menunjukkan bahawa pihak polis tidak lagi berkompromi di dalam soal pematuhan SOP PKPP. Ini bagi mengekang penularan wabak ini. Antara kesalahan engkar arahan PKP termasuklah yang berkaitan dengan penjarakan sosial sebanyak 239 kes, yang tidak memakai pelitup muka 178 kes, aktiviti di pusat hiburan 105 kes, dan premis yang gagal menyediakan peralatan dan merekod butiran diri 89. Ini jelas menunjukkan bahawa kesalahan bukan saja dilakukan oleh individu tetapi juga oleh premis-premis perniagaan. Dan Task Force tidak akan berkompromi dalam soal isu ini. Bukan saja individu yang diambil tindakan tetapi premis-premis perniagaan juga, jika tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, juga akan dikenakan tindakan. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng melibatkan Angkatan ATM, PDRM, APMM, JIM, JKDM dan AKSEM dan agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dan divolusi oleh pendatang asing tanpa izin bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain mengekang penularan wabak COVID-19. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 76 parti serta berjaya merampas 3 bot dan 3 kenderaan darat, dan sebanyak 136 sekatan jalan raya Ops Benteng juga dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 109 sekatan jalan raya oleh PDRM, 17 oleh ATM dan 10 oleh AKSEM. Sehingga kini seramai lebih daripada 7,000 parti telah pun ditahan di bawah Ops Benteng ini. Dan orang ramai boleh membantu pihak berkuasa untuk menyekat kemasukan parti ini dengan memberikan laporan mengenai mereka jika mereka memasuki sempadan dan sebagainya, dan bolehlah menyalurkan maklumat dengan menghubungi hotline National Task Force di talian
011 6251 1223. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal sulia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 10,401 operasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 21 op sanitasi yang meliputi 2 zon merah, 10 zon kuning dan 4 zon hijau di 7 buah negeri, iaitu di Sarawak sebanyak 7 operasi, Terengganu 4 operasi, Sabah dan Melaka 3 operasi, Pulau Pinang 2 operasi, Pahang dan Kedah 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 197 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia beserta dengan 148 anggota PBT, pihak berkuasa tempatan dan 4 agensi lain. Ops sanitasi semalam turut disertai bersama oleh 7 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 11 Oktober 2020, seramai 46,655 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 9,473 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 68 hotel dan 18 premis lain, termasuk di ILA dan juga institusi pengajian swasta di seluruh negara. 381 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 36,801 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Hari ini sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini mendengar pengesahan Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung peningkatan kes-kes positif di Sabah. Sebelum ini, beberapa daerah di Sabah telah pun dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu di Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Sempurna serta Kota Kinabalu, zon Kota Kinabalu yang meliputi Penampang dan Putatan, serta beberapa lokaliti lagi telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat secara bersasar. Selain daripada itu, kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah telah pun dikuatkuasakan sejak 3 Oktober 2020, di mana setiap individu tidak dibenarkan untuk merentas daerah dan hanya kaki tangan kerajaan dan pekerja-pekerja yang mempunyai surat kebenaran daripada majikan dan juga mempunyai kad pekerja dibenarkan untuk merentas daerah, selain daripada kenderaan-kenderaan yang membawa barang keperluan asas dan juga yang mempunyai masalah kecemasan juga dibenarkan rentas daerah. Hari ini kita mendengar pembentangan daripada KKM dan juga dibantu oleh Wakil Kerajaan Negeri Sabah, begitu dan juga MKN Sabah, dan dengan mengambil kira kes-kes peningkatan dan penularan yang berlaku. Sidang khas MKN hari ini telah bersetuju membuat ketetapan untuk melaksanakan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ke seluruh negeri Sabah. Berkuat kuasa jam 12.30 malam ini sehingga 26 Oktober 2020. Jadi kalau dulu kita membuat PKPB di beberapa daerah, tapi keputusan hari ini ada program meningkat kepada peningkatan yang berlaku di Sabah, seluruh negeri Sabah, maka mesyuarat memutuskan PKPB seluruh negeri Sabah. Antara SOP-nya seperti juga SOP PKPB yang lain,
Antaranya adalah menyekat pergerakan keluar masuk rentas daerah, seperti juga bau-bau ini tiada rentas daerah. Bagaimanapun, seperti yang saya sebutkan, pekerja-pekerja yang perlu merentas daerah perlulah menunjukkan pas kerja dan surat kebenaran daripada majikan. Begitu juga kemasukan masuk dan keluar kenderaan-kenderaan yang membawa keperluan asas juga dibenarkan. Walaupun perlu mereka membuat permohonan dan laporan dan permohonan kepada pihak PDRM. Bagi individu, setiap rumah hanya dibenarkan 2 orang saja untuk keluar daripada rumah yang bertujuan untuk membeli keperluan makanan. Semua institusi, semua sektor sosial dan aktiviti agama dan juga sukan ditutup dan tidak dibenarkan. Institusi pendidikan sebagai contoh, sekolah, tadika, taska, institusi pengajian tinggi, institusi latihan kemahiran, pusat tahfiz, taman-taman awam dan rekreasi, semuanya ditutup. Masjid dan surau serta rumah ibadah bukan Islam juga ditutup. Semua aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan budaya termasuk majlis-majlis sosial seperti majlis perkahwinan, pertunangan, akikah dan lain-lain yang berkaitan juga tidak dibenarkan. Pusat-pusat hiburan termasuk kelab malam juga tidak dibenarkan. Manakala kegiatan di bawah sektor ekonomi, industri dan perniagaan dibenarkan beroperasi seperti biasa, namun perlu mematuhi SOP yang ketat yang telah pun dikeluarkan oleh MKN ataupun yang mungkin akan dikeluarkan oleh MKN setelah berbincang dengan MKN Sabah. Pasar borong, pasar harian dibuka daripada 6 pagi hingga 2 petang. Kedai-kedai barang keperluan dan kedai runcit dibuka daripada 6 pagi hingga 6 petang. Restoran, kedai-kedai makan, warung-warung juga dibenarkan daripada 6 pagi, beroperasi daripada 6 pagi hingga 6 petang, walaupun ianya terhad kepada pembelian secara pandu lalu, pengantaran serta take away ataupun yang berbungkus saja. Operasi stesen minyak dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 6 petang. Perkhidmatan teksi dan e-hailing dan pengantaran makanan dibenarkan daripada 6 pagi hingga 8 malam. Bas ekspres dan bas henti-henti tidak dibenarkan beroperasi kerana tidak dibenarkan rentas daerah. Farmasi dan kedai ubat dibenarkan beroperasi seperti biasa daripada 6 pagi hingga 6 petang. Manakala operasi klinik dan hospital kerajaan dibenarkan beroperasi 24 jam. Manakala di segi pekerjaan, sektor perikanan, pertanian, perladangan juga dibenarkan. Bagi sektor perniagaan dan perkelangan termasuk industri kecil dan sederhana boleh beroperasi seperti biasa. Perincian lanjut mengenai SOP di Sabah boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Sidang hari ini juga mendengar cadangan daripada MKN Sabah mengenai terdapat kes positif yang meningkat di Felda Umas, Tawau, Sabah. Oleh itu, sidang hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat ataupun PKPD secara bersasar di Felda Umas yang akan berkuasa jam 12.30 malam ini iaitu 13 Oktober sehingga 26 Oktober 2020. PKPD ini akan melibatkan 800 buah rumah dengan penduduk seramai 17,549 penduduk di kawasan tersebut. Dengan pelaksanaan PKPD ini,
semua penduduk dikehendaki memenuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, semua penduduk tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Oleh kerana larangan keluar daripada rumah masing-masing samalah dengan sewaktu PKP kita laksanakan dulu, barang keperluan makanan akan diagihkan ke rumah-rumah oleh kerajaan negeri, kerajaan negeri Sabah yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah. Semua laluan keluar masuk kawasan PKPD ditutup. Tidak ada keluar masuk kecuali yang melibatkan kes-kes kematian dan emergensi yang lain dan perlu membuat permohonan dan mendapat kebenaran daripada pihak PDRM untuk pergerakan seterusnya. KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, akan melakukan saringan secara bersasar kepada penduduk-penduduk di Pelda Humas ini. Bagi memastikan pematuhan perintah ini, maka pihak berkuasa seperti PDRM, ATM, APM, Rela, pihak berkuasa tempatan dan pegawai-pegawai yang diberi kuasa akan mengawal seluruh kawasan yang terlibat. Maklumat lanjut dan SOP yang lebih detail boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Sidang khas hari ini juga mendengar pengesahan KKM berhubung dengan peningkatan kes positif di Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengambil kira peningkatan dan penularan yang berlaku seperti di Kelang, di Petaling, dan kes dilihat sedang meningkat di Gombak, Urulangan dan daerah-daerah lain, maka atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menyekat penularan virus ini dari terus merebak ke daerah-daerah lain, maka sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di seluruh Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya berkuat kuasa pada jam 12.01 malam 14 Oktober hingga 27 Oktober 2020. Antara aktiviti yang dilarang seperti juga di tempat-tempat lain ialah pergerakan keluar masuk merentas daerah tidak dibenarkan kecuali bagi mereka yang mempunyai pekerjaan di luar daerah yang perlu menunjukkan pas kerja atau surat kebenaran daripada majikan, dan hanya 2 orang saja yang boleh keluar daripada rumah untuk membeli keperluan barang makanan, iaitu dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan lain. Semua aktiviti sosial, aktiviti pendidikan, aktiviti agama, majlis-majlis sosial tidak dibenarkan, iaitu sekolah, IPT, tadika, taska, pusat tahfiz, taman awam dan pusat rekreasi adalah ditutup. Majlis masjid dan rumah ibadah bukan Islam juga ditutup. Semua aktiviti sukan, rekreasi sosial dan budaya, termasuklah majlis perkahwinan, pertunangan dan lain-lain tidak dibenarkan. Pusat hiburan dan kelab malam juga tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, semua kegiatan ekonomi, sama ada premis perniagaan ataupun industri perkilangan di seluruh Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya masih dibenarkan beroperasi seperti biasa. Walau bagaimanapun, perlu mematuhi SOP yang ketat yang dikeluarkan oleh pihak MKN. Senarai SOP yang lebih detail akan dikeluarkan oleh MKN dan boleh merujuk kepada website ataupun laman sesawang MKN.
saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi lah saya ingin mengingatkan kepada semua bahawa yang mampu untuk menyekat penularan virus COVID-19 ini adalah kita sendiri. Kita sendirilah yang perlu menjadi frontliners bagi menjaga kepentingan diri kita, keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita. SOP-SOP yang telah diperkenalkan, iaitu SOP asas seperti memakai pelitup muka, mengadakan penjarakan sosial, membasuh tangan, mencuci dengan sabun ataupun sanitizer, mesti dijadikan sebagai amalan harian bagi kita mengawal penyakit ini daripada menjangkiti diri kita, keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.